Okay, so sekejap. Kita tunggu dia merekod sekejap. Jadi cikgu minta maaf lah sebab terpaksa buat 2 kali kelas. InsyaAllah kita akan cuba habiskan malam ni kelas 2 dan malam esok kelas 1. Hak paling cikgu sedihnya kelas 1 lah ramai hak lemah neh. Dan insyaAllah kita akan trial bulan 11. 9 hari bulan 11, tak silap cikgu lah. Okey, Ali Abad nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okey. So malam ni kita akan bincang kertas 2 PBDB 2021 dan kalau kita tengok soalan ni sebenarnya tak susah pun. Cuma mungkin ada orang kata apa, awak ni macam ada buat mistake sikit-sikit lah deh. Mistake dari segi cara awak tu baca soalan. Okey, so malam ni kita tengok. Okey, soalan 1. Rajah 1 menunjukkan perbezaan tahap dalam organisasi sel tumbuhan berkayu. Okey, dia bagi tahu dah ni, ini ialah perbezaan tahap dalam organisasi. Bila sebut organisasi kak, awak kena tahulah organisasi ni dia nak tanya benda ni. Ni peringkat organisasi, iaitu daripada sel jadi tisu, tisu jadi organ, organ jadi sistem, sistem jadi organisma pokok tumbuhan berkayu. Ini maksud soalan ni. Okey. Kemudian soalan tanya A, nyatakan peringkat organisasi sel yang ditunjukkan oleh P, Q dan R. So dia nak peringkat organisasi sel yang ditunjukkan oleh P, Q dan R. So aku tengoklah, P ni gapo daripada sel, okay. Sel K ni, okay, tengok ni, dia menjalani pembahagian sel dan pengkhususan sel. So maknanya P tu ialah sel, okay. Daripada sel dia akan jadi tisu ke? Okay, kemudian daripada tisu dia akan jadi organ. So Q ialah organ. Organ menjadi R. R ialah sistem. So kebanyakan pelajar, cikgu rasa cikgu tak jumpa pun hak salah. Semua betul hak ni. P cell, Q organ, R sistem. Yang ni kebanyakannya betul. Okay, soalan B. Yang ni ramai salah. Dia kata namakan. So bila namakan, maknanya awak kena beri nama lah. Contoh kalau cikgu kata, siapa budak itu? Mungkin awak jawab, siapa budak itu? Budak itu ialah budak 5 bina. Namakan budak itu. Bila cikgu kata namakan, awak kena beri nama lah. Mungkin budak itu ialah Yoshini, mungkin budak itu ialah Alia Batrisha. So bila namakan, awak kena beri nama lah. Okey, namakan satu contoh S. So S tadi ke apa? Awak pun tengok, S ni ialah P. Iaitu P tu ialah sel. Okey, dan awak nak beri nama sel ni, awak kena tengok sel apa-apa dia akan jadi xylem. Maknanya awak kena pastikan sel tu ada dalam xylem. Okey, kemudian daripada xylem, dia akan jadi Q. Q tu ialah organ. Organ gapo hak ada xylem? Okey, so kita tengok jawapan soalan ni sebenarnya senang tapi awak terbolah. So cuba awak tengok, P ialah sel. So sel yang ada dalam xylem tu ialah mungkin sel trakik, mungkin sel pada salur xylem. Okey, awak boleh tulis sel salur xylem pun betul. Awak nak tulis sel pada salur xylem pun betul. Mana-mana sel pastikan yang ada dalam xylem. Yang ni ramai salah deh. Okey, kemudian daripada sel trakik, sel pada salur xylem, dia akan jadi tisu. Tisu apa? Tisu xylem. Dia akan jadi xylem ni. Tisu xylem. Dan daripada tisu xylem, xylem ni ada pada organ. Organ apa? Mungkin ada pada batang, mungkin ada pada xylem di akar, mungkin ada pada xylem di daun. So awak kena tahulah, xylem ni angkut air. Dia ada di batang, dia ada di akar, dia ada di daun. Kenapa cikgu kata dia ada di tempat tiga-tiga ni? Sebab xylem mengangkut air. Dari mana? Mestilah dari akar. Nak pergi mana? Nak pergi ke daun. Mesti kena lalu batang, mesti kena sampai ke daun. So mana-mana boleh berlaku lah organ tu, batang ke, akar ke, daun.
dan kemudian dia akan jadi sistem. So sistem tu ialah sistem pengangkutan atau kita panggil sistem vaskular di dalam tumbuhan. Okey, dapat soalan A semua betul. Soalan B ramai yang salah. Okey, lagi. Okey, kemudian kita cuba masuk contoh-contoh lain. Ni cikgu bagi ni contoh-contoh lain. Awak kena salin lah. Okay, kalau yang ada kemudahan printer tu awak boleh print slide cikgu. Nanti cikgu akan bagi file ni. Okay, so cuba awak tengok. Mungkin naik dalam peperiksaan sel epidermis. Okay, sel epidermis banyak-banyak dia akan jadi tisu epidermis. Tisu epidermis ada dekat organ daun. Daun duduk dekat sistem apa? Sistem pucuk. Sistem pucuk jadi organisasi pokok. So mungkin juga kita nak guna sel rakan. Nanti sel rakan ni dia ada dalam tisu flowem. Tisu flowem ada kat mana? Ada dekat batang. Okey. Jadi dia membentuk batang-batang ni dia bahagian atas dia akan jadi sistem pucuk. Pucuk ada pada organisasi pokok. Cikgu bagi ke awak, cikgu cari siap-siap untuk awak. Okey, lagi sel tiup tapis. Sel tiup tapis ni ada pada tisu flowem. Tisu flowem ada pada organ batang. Batang ada dekat sistem pucuk. Sistem pucuk membentuk organisasi pokok. Lagi, mungkin sel parenkima jadi tisu parenkima. Tisu parenkima ada dekat batang. Batang adalah sistem pucuk. Sistem pucuk membentuk organisasi pokok. Awak nampak mudah je benda ni tapi tengok ramai yang salah. Okey, sel mesofil akan jadi tisu mesofil palisat, tisu mesofil berspan ada pada organ daun. Daun adalah sistem pucuk. Pucuk membentuk organisasi pokok. Boleh? Ni cikgu dah cari siap-siap untuk awak. Kalau ada tak faham, tanya selalu. Okey, kemudian soalan C. Soalan C ni ramai yang betul kecuali Zatil. Zatil Hanan Okey. Kelemahan Zatil ialah Zatil kata, cikgu kata dah, kalau dia tanya fungsi spesifik bagi xylem, kalau ada perkataan mengangkut, dengar ada perkataan mengangkut, awak mesti bagi tahu dari mana nak ke mana. Kalau berkenaan dengan mengangkut, contoh arteri pulmonari, mengangkut darah terdioksigen, dari mana nak ke mana, kena ada. Sebab bila tak ada, awak kata mengangkut air dan garam mineral, kosong markah. So itulah yang terjadi pada Zati Hanan. Kenapa dia dapat kosong dekat soalan ni? Sorang-sorangnya calon yang dapat kosong. So hati-hati Okey, jadi bila ada perkataan mengangkut, maka kena bagi tahu mengangkut air dan garam mineral dari mana? Dari akar ke daun dan ke batang. Cikgu saya tak tulis batang, saya tulis dari akar ke daun. Betul lah. Okay, mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh bahagian pokok. Betul, semua boleh. Asalkan nak beritahu dari mana nak ke mana. Okey, ataupun ada pelajar dia jawab, bila ada air, diangkut dari akar hantar ke seluruh bahagian pokok, maka memberi sokongan mekanikal. Dapat markah juga. Okey kalau ada nak tanya terus je awak interrupt cikgu, tanya soalan. Okey, kemudian soalan D. Yang ni pun ramai yang salah juga. Nyatakan dua struktur penyesuaian xylem yang membantunya menjalankan fungsi dengan berkesan. Tadi kalau ada soalan pengangkutan, awak kena tulis dari mana nak ke mana. Kalau ada penyesuaian, dengar Malik, yang ni pun ramai salah. Kalau dia nak dua struktur penyesuaian, awak kena beri ciri dan sebab untuk apa. Baru dapat satu markah. Maknanya awak boleh tulis yang ni dengan yang ni, awak baru dapat satu markah. Ramai yang tulis cikgu, yang ni je dia tulis cikgu. So dia tak dapat markah. Okey? Okey, so kita cuba tengok apa penyesuaian xylem. Xylem ni nak angkut air. Jadi bila dia nak angkut air, selalu xylem mesti terdiri daripada sel-sel mati apabila matang. Awak tulis satu tak dapat markah lagi. Kenapa dia mesti ada sel mati? Kenapa dia bukan sel hidup? Sebab kalau sel hidup, dia akan guna air. So air tak sampai lah. Jadi awak hafal lah.
Jadi sel xylem terdiri daripada sel-sel mati untuk memudahkan pengangkutan air dari akar ke daun. Barulah air itu boleh naik sampai ke daun. Baru dapat satu markah. Ramai pelajar dia jawab ni je. Cikgu pun bagi kosong. Okey? Yang kedua, xylem ni dia panjang. Kan dia nak angkut air daripada akar sampai ke daun. So mestilah sel-sel tersusun memanjang dari hujung ke hujung. Maknanya panjang dan bersambung-sambung. Sambung dari hujung, sambung lagi sampai ke daun. So untuk apa dia panjang-panjang tu? Untuk membentuk turus berterusan untuk memudahkan pengangkutan air dari akar ke daun. Awak ingat benda ni? Oh, dia memanjang dari hujung ke hujung. Sebab apa Sebab nak suruh panjang sama. Maknanya nak suruh berterusan. Membentuk turus berterusan. Boleh dah Awak tolong ingat deh, kalau pengangkutan dari mana nak ke mana. Kalau soalan penyesuaian, ikutlah penyesuaian gapo pun. Hingga ada belah. Okey, jadi bila penyesuaian awak kena beri ciri dengan sebab Ingatlah, tolong ingat benda ni. Sebab soalan ni bukan dalam tumbuhan je. Dia ada dalam respirasi, maksud cikgu dalam insang. Apa ciri insang? Kena berilah ciri insang dengan penyesuaian dia. Okey, lagi yang ketiga, sebab dia nak angkut air ni laju sebenarnya air ni dia ada kuasa dia. Okey, jadi dinding xylem ditebalkan, kena ada dinding tu. Sebab awak tak boleh bagi tahu, dia ni tebal oleh lignin. Jadi kena dinding xylem ditebalkan oleh lignin. Untuk apa? Untuk beri kekuatan kepada struktur xylem supaya tidak ranap oleh daya tegangan atau perubahan tekanan ataupun untuk menyokong pokok daripada lenturan. Sorry to say lah, memang kena hafal. Bio ni kena hafal. Oh, dinding ni dia tebal oleh lignin. Untuk apa? Untuk mengelakkan struktur tidak ranap oleh daya tegangan. Boleh buat macam tu pun dah dapat satu markah. Okey. Kemudian dia kan nak angkut air, jadi dinding trakik tu mempunyai liang. Dinding trakik mempunyai liang. Sebab apa ada liang lubang-lubang tu? Membenarkan pergerakan air ke sel trakik bersebelahan. Okey, ingat kena beri ciri, kena beri fungsi. Okey, kalau ada nak tanya terus tanya Okey, seterusnya. Okey, habis dah soalan satu. Kata Allah sikitnya cikgu. Inilah format terbaru KSSM. Satu soalan 6 markah, satu soalan 7 markah. Okey? Okey, soalan 2. Dia Rajah menunjukkan keratan rentas batang Eudicot yang telah mengalami sejenis pertumbuhan. Kalau Eudicot ni maksudnya maksudnya pokok ke apa kalau Eudicot? Kita ada dua jenis pokok Kita ada monocot dengan apa? Alia Batricia, pokok apa? Kalau Eudicot. Alia Batricia. Pokok mangga cikgu. Ya, kita ada dua jenis monocot dengan monocot dengan dicotyledon. Yang ni istilah awak guna. Betul tak awak biasa guna istilah ni Okey, tapi untuk KSSM ni kita tak panggil dicotyledon dah. Kita panggil Eudicot biasakan diri awak. Tak, cikgu takut awak ada baca buku KBSM hak lama-lama tu. Memang kita guna pokok monocotyledon dan dicotyledon. Tapi dicotyledon ni kita dah tukar dah. Untuk KSSM ni kita guna Eudicot. Okay, jadi rajah menunjukkan keratan rentas batang Eudicot. Maknanya Eudicot ni adalah pokok dicotyledon lah. Okay, yang telah mengalami sejenis pertumbuhan. Jadi awak kena mikir selalu, kalau tumbuhan Eudicot mengalami sejenis pertumbuhan dan gambar pula macam ni, maknanya pokok ni sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Okay, kita tak label lagi, kita tulis dulu. Kalau gambar macam ni, gambar batang tu menjalani menjalani pertumbuhan sekunder. Okey?
So soalan A, namakan struktur di mana pembahagian sel berlaku bagi phloem dan xylem. Jadi awak kena mikir, tempat mana berlaku pertumbuhan sekunder. Sebab ramai yang jawab salah. Ramai jawab cambium saja. Ramai yang jawab koksikoidal lah. Dia jawab gabus lah apa semua. Okay, so now kita tengok dah. Okay, kita tengok dua-dua. Okay, awak pun tahu tumbuhan ni dia menjalani pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Okay, kalau pertumbuhan primer je. Dia berlaku pertumbuhan primer je. Okay, biasanya berlaku pada tumbuhan monocotyledon dan dicotyledon. Maknanya dicotyledon dia akan berlaku dua-dua lah. Maknanya primer pun dia buat, sekunder pun dia buat. Sebab tu dicotyledon, eudicot, dua. Sebab dia buat dua-dua. Kalau monocotyledon, dia hanya buat pertumbuhan primer saja dah. Pertumbuhan primer saja. Contohnya pokok-pokok herba, hak daun-daun halus tu. Okey, mana tempat dia berlaku? Kalau pertumbuhan primer, tolong ingat deh. Dia berlaku dekat, Allah, sekejap deh. Okey, kalau kalau monocotyledon, kalau pokok yang melakukan pertumbuhan primer, tolong ingat dia berlaku pada meristem apex. Meristem apex. Kena hafal nama dia ni. Meristem apex ni terletak di hujung pucuk, hujung akar. So awak nampak dari sini. Kalau hujung pucuk dia nak tumbuh ke atas. Kalau hujung akar dia nak tumbuh ke bawah. Tu je fungsi untuk pertumbuhan primer ni. Maknanya dia nak jadi ke atas dan ke bawah. Sebab tu dia berada di hujung pucuk, hujung akar. Jadi kepentingan fungsi pertumbuhan primer ni ialah untuk pemanjangan pokok supaya dapat mencapai ketinggian maksimum. Maknanya dia nak jadi panjang lah. Nak jadi panjang ke atas, ke bawah. Okey, dan bila dia dah buat pertumbuhan primer, dia akan menghasilkan xylem primer dan phloem primer. So xylem primer untuk angkut air dari akar ke daun. Kalau phloem primer angkut hasil fotosintesis. Dua ni awak ambil fungsi xylem dengan fungsi phloem sahaja. Okay, awak cuma tambah. Xylem primer. Xylem untuk apa? Angkut air dari akar ke daun. Phloem angkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okay, cuba tengok beza dengan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ni dia berlaku pada dua-dua. Dua-dua siapa? Eudicot. Dua. Awak tengok sini. Eudicot. Dua-dua dia. Sebab tu eudicot. Sebab dia pertumbuhan primer pun buat. Pertumbuhan sekunder pun dia buat. Dan berlaku kepada sebahagian pokok monocotyledon. Sebahagian je. Ada jenis-jenis pokok buat dua-dua. Okey. Dan dia berlaku di mana? Dia berlaku di meristem sisi atau kita panggil meristem lateral. Nampak tak? Kalau apek ni hujung pucuk, ujung akar. Sebab tu dia panggil apek, ujung pucuk, ujung akar. Okay, kalau meristem sisi, maknanya dia ni nak tambah lebar kak? Ke sisi kanan, ke sisi kiri. Sebab tu dia berlaku pada meristem sisi. Atau kita panggil meristem lateral. Duk mana meristem lateral ni? Cambium vascular, cambium gabus. So jawapan dia, namakan struktur di mana pembahagian sel berlaku bagi phloem dan xylem. Kita terima jawapan cambium vascular. Cikgu buat apa tak terima cambium gabus? Sebab cambium gabus ni untuk menambah gabus tu. Jadi kita ambil yang cambium vascular sebab dia tanya sini phloem dan xylem. Phloem xylem ke tisu vaskular. So kita kena ambil jawapan cambium vascular. Okay. Jadi apa fungsi dia? Kenapa dia kena buat pertumbuhan sekunder? Sebab cik kata dah dia nak pergi ke sisi, dia nak tambah lebar. Jadi fungsi dia membahagi secara mitosis untuk tambah diameter. Diameter ni lebar lah. Nak lebar batang, akar kohor besar lebar. Untuk tambah tisu berkayu. Jadi kohor berkayu. So nampak tak pertumbuhan primer ni untuk tambah tinggi. Ke atas ke bawah. Pertumbuhan sekunder ni untuk tambah lebar dia, diameter dia. Diameter dia dan semakin nak tambah tisu berkayu. Jadi kohor kerah pokok tu
Maknanya pokok tu dah buat pertumbuhan sekunder. Okay, jelas Okay, seterusnya. Terangkan proses pertumbuhan yang dialami oleh phloem dan xylem pada rajah tersebut. Okay, so macam biasa, apa jenis pertumbuhan dia buat? Cikgu kata dah kayak guna cara cikgu ajar ni, apa jenis pertumbuhan dia buat. So pun kata, oh pertumbuhan yang dilakukan oleh pertumbuhan sekunder. Dapat 1 markah. Okay, pertumbuhan sekunder. Kenapa? Macam mana dia buat? Cikgu kata dah kayak kenapa ni awak kena, mungkin awak kena terangkan ciri, kena terangkan fungsi, kena terangkan proses. So sebab dia tanya tentang proses, kena terangkan proses lah. So awak bagi tahulah, oh cambium vascular membahagi secara mitosis dengan aktif. Okay, membahagi secara mitosis ni maksudnya dia kohor banyak. Okay, kemudian sel dalam gelang cambium membahagi ke arah dalam. Kalau dia masuk ke dalam, in, dia akan jadi xylem sekunder. Ada pelajar tulis xylem baharu. Kalau boleh xylem baharu tu xylem apa? Dia jadi xylem sekunder dah lah. Okay. Kalau dia membahagi keluar, out, ni ada perkataan out. Oh ni, out. Membahagi ke arah luar, dia akan jadi phloem sekunder. Okay, so setiap satu ni dapat semarkah. 1 markah, 1 markah, 1 markah. So ramai betul lah. Sini ramai betul. Jadi kesan akibat dia, xylem primer akan ditolak ke arah empulu. Dia akan tolak sebab dia membahagi ke arah dalam, dia akan masuk ke dalam, masuk dekat empulu tengah ni. Okay, dia akan masuk dekat empulur tengah ni. Xylem primer ditolak ke arah empulur, manakala phloem sekunder ditolak ke arah epidermis kulit. Dia akan ditolak ke arah luar, ke arah epidermis. Okay, dan kesan akibat dia lagi ialah cambium vascular akan bercantum. Nampak tak? Dia jadi ni, jadi gelang dah ni. Maka jadilah gelang cambium. Boleh Okay? Awak rasa macam awak kata apa? Awak tulis je. Awak kena ingat ni, cikgu ajar dah awak apa, kenapa, kesan, akibat. Kalau awak tengok sini, biar pelajar yang terlibat dengan modul bio coaching dia tahu apa ni kena guna pen hijau. Kenapa pen merah? Kesan akibat pen hitam. Okay, jelas Kalau ada mana-mana pelajar yang tak terlibat dengan modul bio coaching tapi nak modul tu dengan cikgu boleh bagi dia PM cikgu. Okay, dia PM cikgu. Sebab modul bio coaching ni hanya untuk pelajar target dengan pelajar yang lemah. Kalau nak juga, boleh. PM cikgu akan bagi. Okay, seterusnya. Soalan C, terangkan 3 kepentingan jenis pertumbuhan ini. Okay, ni pun ramai juga salah. Apa yang salah? Sebab dia macam jawab. Dia jawab tapi dia macam macam tak lengkap ayat dia. Okay, so dia nak kepentingan pertumbuhan sekunder. Okay, tengok Awak kata memberi kestabilan. Awak pun berhenti situ. Cikgu tak boleh beri markah. Sebab apa dia stabil Awak kena bagi. Awak kena tambah sikit ayat awak. Memberi kestabilan. Kenapa dia stabil? Sebab bila diameternya bertambah, dia jadi kohor besar. Pokok ni kohor besar batang dia ni. Okay. Menambah diameter batang dengan akar agar bersesuaian dengan ketinggian tumbuhan. So bila dia makin besar, batang dia sesuai pula dengan ketinggian dia, maka dia stabil lah. Jadi kalau awak kata memberi kestabilan kepada tumbuhan tak dapat markah, awak kena tambah lagi. Macam mana dia stabil? Okay, dengan menambah diameter batang dan akar. Okay, yang kedua, memberi sokongan mekanikal. Lagi bila dia makin banyak, menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan phloem. Menghasilkan tisu xylem dan phloem secara berterusan bagi menggantikan tisu xylem dan phloem yang tua dan rosak. Menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal yang memberikan perlindungan kepada pokok terhadap kehilangan air yang berlebihan. Sebab lagi banyak phloem dan xylem, kulit lah. Tadi kan dia kata dia menambahkan kayu struktur berkayu. Jadi kulit kayu tu akan jadi kuat, jadi tebal dan dia beri perlindungan kepada pokok. Okey, beri perlindungan daripada apa? Beri perlindungan daripada kecederaan fizikal dan serangan patogen. Lepas tu lagi lama dia hidup,
Lagi banyaklah dia jatuh biji benih dia. Lagi banyak dia akan naik anak-anak pokok yang baru. So mampu hidup lebih lama dengan meningkatkan peluang menghasilkan biji benih dan membiak. So mana-mana jawapan cikgu terima. Okey. Ramai yang salah dekat sini je. Hak lain tu betul. Sini je salah. Sebab dia kata meningkatkan kestabilan. Dia tak jawab. Macam mana dia stabil? Tu je lah salah. Yang lain betul dah. Okey, habis soalan 2. Kita pergi soalan 3. Rajah menunjukkan organel atau komponen. Dia sebenarnya tak diguna dah organel dah. Kita tak guna dah perkataan organel. Rajah menunjukkan komponen yang terdapat pada sel tumbuhan. Namakan peringkat. Sini ramai salah. Sini ramai hilang markah, 4 markah. Sayang deh, memang cikgu boleh kira dengan jari berapa je yang betul. Dapat 4 markah. Dia kata sini namakan peringkat dan hasil akhir di P, di Q. So awak kena tulis lah namakan peringkat P. Awak tengok, P ni apa P ni ialah thylakoid yang berada dalam granum. Kita bukan nak namakan benda ni. Kita nak namakan tindak balas dia. So tindak balas bersandarkan cahaya. Cikgu ada kesan seorang pelajar, maybe dia guna buku KBSM, dia kata tindak balas cahaya. Cikgu nak maklumkan dekat sini sebab kita dah masuk ke SSM, cikgu minta guna istilah baru. Guna istilah baru. Baru ni siapa-siapa yang guna KBSM, contoh macam Nasuha, dia beli buku, dia terbeli buku KBSM, cikgu ada bagi ke dia. Kalau silibus ni dengan KSSM duduk di bab mana. So kalau awak nak, awak boleh PM cikgu akan send balik apa yang cikgu tulis dekat Nasuha tu. Maknanya kalau bab KBSM dengan KSSM ni dia duduk mana cikgu? Mana sebab saya boleh rujuk? Okey? Jadi tolonglah siapa-siapa yang guna buku silibus KBSM, jangan tulis tindak balas cahaya dah. Kita kena ambil yang KSSM. Cikgu takut bila awak buat macam tu tak ada markah. Okay, tindak balas bersandarkan cahaya. So apakah hasil tindak balas bersandarkan cahaya? Oksigen dan air. Boleh tulis macam ni, 2 markah. Okay, kemudian Q pula. Q ni dalam stroma. So bila Q dalam stroma, tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Apakah bahan yang terhasil? Glukosa. Kalau nak tulis kanji boleh, tapi kena tulis terkondensasi membentuk kanji. Dia menghasilkan glukosa, tapi bila dia kondensasi dia akan jadi butiran kanji. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, tanya selalu. Nanti kalau Nazim mari nanti awak kena bercakap tau, kena aktif, tak boleh buat senyap macam ni. Okay, soalan B. Proses fotosintesis memerlukan air dan garam mineral yang diserap melalui akar. Terangkan penyesuaian sel rambut akar. Ni kata kunci kita. Kata kunci kita ialah sel rambut akar untuk mengoptimumkan penyerapan air dan garam mineral. So cuba kita tengok deh. Sel rambut akar dia nak penyesuaian. Cikgu kata dah tak ada. Bila sebut penyesuaian, dia kena ada ciri, fungsi. Ciri dan fungsi, tolonglah. Benda macam ni awak anggap remeh-temeh, tapi yang ni lah yang menyebabkan awak hilang markah. Okay? Kadang-kadang awak suka tanya cikgu benda yang remeh-temeh yang tak ada markah pun. Macam tak perlu pun awak fikir benda tu, tapi yang dekat-dekat benda macam ni awak tak fikir pula. Okay? So itulah ingat, kalau penyesuaian dia kena ada ciri dan fungsi. Okay, so kita tengok, kita cari deh. Jadi apa yang ada pada sel rambut akar? Inilah jawapan dia. Tidak dilapisi oleh kutikel. Tu ciri dia. Untuk apa? Untuk membenarkan penyerapan air yang mudah. Dapat markah. 1 markah. Okay? Tidak dilapisi oleh kutikel. So bila tak ada kutikel, mudahlah air nak serap masuk. Okay, lagi? Ada pelajar jawab, mempunyai vakuol yang besar. Apa cikgu vakuol yang besar? Yalah, vakuol ni macam kantung. So air akan masuk dalam tu. Okay. Fungsi dia untuk menyimpan air dan garam mineral untuk memastikan penyerapan air berlaku dengan cepat. Faham deh? Kena ada ciri dan fungsi. Okay, ada pelajar jawab lagi.
Yang ni cikgu nak. Yang ni cikgu nak. Ada pelajar jawab diadaptasi daripada sel-sel epidermis akar untuk menambah jumlah luas permukaan. Cikgu nak perkataan ni. Barulah kita nampak dia ada jumlah luas permukaan besar. So kena kata mempunyai sel rambut akar yang kecil dan banyak. Cikgu ada ajar awak kan kecil-kecil, banyak-banyak, belipak. Cikgu ulang perkataan tu. Kecil-kecil, belipak, banyak-banyak. Kecil-kecil, belipak, banyak-banyak. Untuk tambah JLP jumlah luas permukaan akar untuk meningkat penyerapan air dan garam mineral. Pelajar yang jawab yang ni tak ada benda ni, cikgu tak bagi markah. Cikgu nak perkataan sel rambut akar kecil dan banyak, barulah awak bagi untuk menambah jumlah luas permukaan untuk meningkatkan penyerapan air. Baru dapat 1 markah. Jelas Okey, seterusnya soalan C. Ni ramai betul lah. Graf menunjukkan titik pampasan tumbuhan. So di sini titik pampasan maknanya gas karbon dioksida yang dihasilkan dan yang digunakan sama banyak. Okey, dia nak terangkan P. So apa P? Apa P? Apa P? P ni ialah, jawab dulu apa P. So apa P ni ialah kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi. Kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi. Ataupun kita kata P ni ialah untung bersih dalam penghasilan glukosa. Ialah sebab kadar fotosintesis lebih lah. So bila lebih, banyaklah glukosa yang terhasil. So sini ramai betul. Okay, kemudian jangan lupa kenapa proses apa berlaku. Kenapa kan cikgu kata dah ciri, proses, fungsi. Okay, so kita ambil proses lah. Sebab apa boleh jadi macam tu? Sebab gas karbon dioksida diserap daripada stoma untuk menampung kadar penggunaan dalam fotosintesis. Cuba tengok deh. Sebab P ni fotosintesis lebih banyak. Jadi bila banyak, dia nak karbon dioksida banyak sebab dia nak buat fotosintesis. Jadi gas karbon dioksida yang diserap daripada stoma diserap lebih banyak. Sebab apa? Sebab dia nak tampung penggunaan dalam fotosintesis. Sebab dia nak guna banyak karbon dioksida semasa dalam fotosintesis. Sebab tu dia untung banyak glukosa. Jadi lagi banyak awak bagi gas karbon dioksida, lagi banyak fotosintesis. So apa jadi? Lagi banyak glukosa terhasil. Glukosa disimpan dalam bentuk kanji. Jadi hasil tanaman meningkat. Buah jadi lebih manis. Buah jadi lebih besar. Sebab tu kalau awak pergi ke kamera Highlands, awak boleh tengok malam semua rumah hijau dia dipasang lampu. Semua kebun, ladang pasang lampu. Sebab apa Dia beri cahaya banyak. So bila beri cahaya banyak, pokok akan buat tindak balas bersandarkan cahaya. Pokok akan buat fotosintesis. So bila buat fotosintesis banyak, dia akan guna gas karbon dioksida banyak. So buah-buah, sebab tu kalau awak tengok di Kemara Highland, buah dia lebih manis, buah dia lebih besar dan hasil tanaman dia meningkat. Okay, jelas Ikut cara cikgu, apa P? P tu ialah kadar fotosintesis lebih daripada kadar respirasi. Kenapa proses yang berlaku tu? Proses apa berlaku? Maknanya dia akan guna gas karbon dioksida akan diserap lebih banyak sebab dia nak menampung fotosintesis. So apa jadi kesan akibat dia? Bila glukosa banyak, kanji pun banyak. So kanji itulah yang menyebabkan hasil tanaman meningkat, buah jadi besar, buah jadi manis. Okay, habis soalan 3. Okay, kita pergi kepada soalan last. Rajah menunjukkan pertumbuhan pucuk tumbuhan ke arah cahaya. So kalau awak tengok sini, cahaya ni sebelah. Okay, cahaya datang daripada sebelah, bukan daripada sekata. Okay, so soalan tanya, terangkan peranan oksin dalam pertumbuhan pucuk. Ramai jawab akar. Cikgu nak pucuk. Okay, so kita jawab dulu, apa oksin? Oksin duduk mana? Apa oksin buat bila cahaya datang daripada sebelah sahaja? So oksin ni, cikgu dah bagi tahu oksin ni dia tak suka cahaya. So oksin menjauhi cahaya. Okay, katakan contoh cikgu ada pucuk, cikgu buat mari cahaya kat ni. So oksin ni dia memang ada dekat hujung pucuk. Jadi bila cahaya datang daripada sebelah arah sini, oksin akan berada di
bahagian teduh. Dia akan lari daripada cahaya. Dia akan duduk sebelah ni. Okey, oksin bergerak menjauhi cahaya. So ceritalah kenapa proses. Kita bagi tahu sekejap Awak baca dulu jawapan tu. Okey, jadi bila oksin bergerak menjauhi cahaya, maka kepekatan oksin lebih tinggi di bahagian teduh lah. Awak nampak sini, dia jadi banyak dekat bahagian teduh. Okey, sebab dia bergerak, dia lari daripada cahaya, becah. Cikgu suka guna perkataan becah. Okey, jadi bila macam tu, kepekatan oksin menjadi tidak sekata di bahagian pucuk sebab dia tinggi dekat bahagian teduh ni. Dia jadi tak sekata. Okey, apa jadi? Sel di bahagian teduh mengalami pemanjangan yang lebih berbanding sel pada bahagian yang terkena cahaya. Jadi bahagian yang teduh ni lah akan panjang. Pemanjangan yang lebih. Jadi bila pemanjangan yang lebih, yang belah sini akan panjang, dia akan tolak dan dia menyebabkan pucuk membengkok ke arah cahaya. Pucuk menunjukkan fototropisma positif. Boleh dah? Apa oksin buat? Oksin bergerak menjauhi cahaya. So ceritalah, bila dia berada dekat cahaya, dia berada bahagian teduh, dia akan menyebabkan kepekatan oksin di bahagian teduh tinggi. Bila tinggi situ, sel bahagian teduh memanjang lebih banyak. So kesan akibat dia, menyebabkan pucuk membengkok ke arah cahaya, menunjukkan fototropisma positif. Dapat Kalau awak ikut cara cikgu, awak tak akan ada masalah untuk jawab. Ni awak, aku nak tulis ke apa lagi? Awak jadi hilang punca. Kalau awak ikut cara cikgu, insya-Allah awak boleh buat. Sama macam budak form 5 tahun lepas. 2 tahun cikgu latih dia buat benda ni. Apa, kenapa, kesan, akibat. Sekurang-kurangnya dia dapat 1 markah untuk kesan akibat ni. Okey. Ni yang cikgu kata tadi. Kalau dia bagi cahaya sekata tak apa. Nampak? Dia bagi cahaya sekata, oksin akan lari masuk dalam zon 2. Oksin akan lari masuk dalam zon 2. Zon 2 ni zon pemanjangan. Jadi zon pemanjangan ni akan tolak. Straight lah. Pucuk tu tumbuh ke atas. Tu kalau cahaya sekata. Kalau cahaya datang daripada sebelah sini, oksin akan lari duduk sebelah teduh. Dan dia akan menyebabkan bahagian teduh tu memanjang lebih cepat, menyebabkan pucuk bengkok ke arah cahaya. Okey dah. Okey, soalan B, yang ni ramai salah ramai sangat-sangat salah. Graf menunjukkan kesan kepekatan oksin yang berbeza ke atas gerak balas pertumbuhan akar dan pucuk sepohon pokok. Apakah kesan oksin? Baca molek awak ni mengarut je, awak terang. Soalan ni tanya dah, kesan oksin pada pertumbuhan akar apabila pokok tersebut diberikan kepekatan oksin melebihi 10 kuasa negatif 3. Cuba awak tengok sini. 10 kuasa negatif 3. Dia kata diberi kepekatan oksin melebihi. Kalau awak pergi kat ni, dia jadi kohor sikit. Kuasa negatif ke tu? Okay, so dia melebihi. Dia bagi kohor banyak. Dan awak boleh nampak sini, weh lah akar ni kohor turun. Awak tengok ni, awak kena pandai tengok gerah. So nampak dah, akar ni kohor turun lah, merencat pertumbuhan. So awak jawab dulu, apa oksin buat pada akar? So kita katalah kepekatan oksin tinggi, sebab kita nampak ni, lebih ni maknanya oksin tu kohor banyak, kohor tinggi. Kepekatan oksin tinggi merencat pemanjangan sel akar. Tolong ingat cikgu nak tulis sini. Kalau oksin tinggi, pucuk makin tinggi. Pucuk makin bertambah. Kalau oksin tinggi, akar direncat. Benar? Kalau oksin tinggi, pucuk memanjang.
Kalau oksin tinggi, akar jadi terencat. So kita bagi dulu. Kepekatan oksin tinggi merencat pemanjangan sel akar. Okey, apa ceritalah kenapa proses apa yang tak berlaku? Sebab bila pemanjangan sel akar terencat, maknanya pertumbuhan akar pun terencat lah. Lain ni kak, perpanjangan jadi panjang. Pemanjangan menunjukkan pertumbuhan. Okey, so bila dia tak panjang, maknanya pertumbuhan akar terencat. Maknanya akar tidak dapat memanjang ke arah cahaya. Ke arah air. Okey, sebab akar nak cari air. Jadi akar tidak dapat memanjang ke arah air. Jadi kesan akibat dia lama kelamaan kurang air diserap, diangkut. Tumbuhan akan layu dan mati. Kena tambah gitu, layu dan mati. Sebab bila air tak dapat masuk, so lama-lama dia matilah sebab dia tak boleh nak cari air. Okay sini ramai salah lah, pelajar ramai sangat salah. Sini je dia betul. Satu markah. Okey, dan last sekali, seorang petani telah membuat kolam dengan mendapatkan punca air daripada kawasan industri berhampiran dengan ladangnya. Awak ingat tak cikgu ada bagi soalan ni masa kilau gemerlapan tu. Masa sesi cikgu ada bagi soalan ni. Okay, air kolam tersebut digunakan untuk menyiram tanamannya. Didapati tanamannya tidak subur dan mati. Lalu beliau memasukkan keladi bunting ke dalam kolam tersebut. Terangkan mengapa. So, kena royak dulu. Gapo kolam tu ada Apa ada dalam kolam? Dia kata dah sini, berdekatan dengan kawasan industri. So, apa ada dalam kolam? Jawab dulu, air kolam mengandungi bahan cemar industri. Ataupun awak tak mari dalam kepala apa ada dalam kolam. Ataupun awak terus je, apa ada pada keladi bunting. So keladi bunting mempunyai akar panjang. Proses apa dia buat? Keladi bunting dapat mengumpul logam berat atau bahan cemar industri dari air. Kesan akibat dia, punca air tersebut bebas daripada bahan cemar. Tolonglah ingat cikgu kata apa, kenapa, kesan akibat. Pelajar tahun lepas, even dia dapat C pun dia dapat naik A minus. Dia dapat E, dia naik lagi dapat B. Kenapa? Sebab dia ikut cara cikgu. Cikgu kata kalau you tak ingat kenapa ni, tak boleh nak cerita ni. Oh bagi apa? Kesan akibat. Dapatlah 2 markah. Okay dah? Okay, so apa lagi cikgu nak bagi tahu? Biasanya kalau yang jenis kawasan menggunakan fotoremediasi, biasanya dia akan letak papan tanda macam ni lah. Okay, dia akan letak papan tanda menunjukkan kawasan tu ialah kawasan fotoremediasi. Maknanya kawasan tu tengah dirawat lah. Dan rawat ni ada banyak sebenarnya, banyak sangat pokok yang boleh digunakan untuk merawat. Contoh pokok buluh, pokok sunflower, tengok awak ni. Sunflower ni boleh merawat logam berat jenis plumbum, zinc, cuprum, mangan, banyak sangat lah ni. Okay, semua ni dikaji melalui bioteknologi. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Habislah. Sekejap ya, tak sampai sejam pun. Okay, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Cikgu nak tanya. Getah exam hok cikgu tanda tu ke? Cikgu nak send balik tak ke pelajar? Sebab nak tengok salah mana. Nak send balik ke tak dia? Kan kalau buka bersemuka nanti sebab gini, ada yang cikgu hari tu dalam berapa awak ni ada berapa? 52 pelajar. Jadi ada daripada 30 lebih tu cikgu memang print. Jadi hak print tu mungkin cikgu akan bagi hak tu lah. Sebab hak selebihnya cikgu masa tu sebab kertas habis jadi cikgu tanda dalam Google Form. Macam mana cikgu nak bagi hak ada Google Form tu cikgu send dah. Cuma hak kertas ni memang cikgu tanda di kertas, cikgu tak tanda dari Google Form. Jadi kan kalau cikgu bagi nanti buka lah, boleh 9. Boleh? Okay cikgu.
Sebab tadi pun jawapan tu cikgu dah ni dah belakang. Jadi kalau ada kemudahan printer awak print. Lepas tu kalau yang tak ada tu memang kena salin lah, kena salin. Sebab bila awak salin, dia akan bantu awak untuk trial, untuk periksa. Awak ada beberapa kali peperiksaan lagi. Okay, itu yang makluman daripada cikgu. Ada satu lagi makluman dia. Sehubungan daripada result ni, keputusan peperiksaan ni ada banyaklah program yang dirancang oleh panitia dan program yang dirancang oleh cikgu. Jadi maybe esok cikgu akan beritahulah kalau kelas 5 Ilham ni ada program dia. Kalau kelas 5 Syifa ni ada program dia. Nanti cikgu akan maklum balik dah. Sebab apa? Sebab pengetua kita yang baru ni dia nak program yang berfokus. Jadi nanti cikgu akan beritahu kalau kelas ni gapo program dia. Tiap-tiap minggu kena ada gapo. Okay, apa-apa semua tu nanti cikgu beritahu esok dah. Cikgu akan briefing esok lah. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi? Siapa-siapa nak modul bio coaching tu yang tak terlibat tu boleh PM cikgu. Nanti cikgu bagi sekali dengan skema dah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita boleh berpisah lah. So boleh buat teruskan dengan kerja-kerja awak. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. 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 Okay.